Baik, nama saya Muhammad Salih bin Muhammad Ali, GKMP Bahasa SMK Engku Hussein, bagi mewakili pasukan saya tadi, iaitu alhamdulillah baru lepas habis pembentangan jadi lega. Baik, pasukan kami diberi tanggungjawab untuk berkongsi amalan baik, bagaimana nak mencapai kehususan yang cemerlang, dan kami dipilih bagi mata pelajaran sejarah. Berdasarkan perbincangan dan melihat ataupun merujuk pada pencapaian TOV ataupun peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 tahun 2022, jumlah yang gagal itu agak besar, tapi sebenarnya lebih kurang pada saya okeylah, disebabkan bukan maksud setuju dengan jumlah kegagalan yang besar itu, tapi maksud saya dibandingkan dengan jumlah pelajar di sekolah kami yang agak besar. Kalau keseluruhan pelajar 3,000 lebih, 3,200 lebih, dan calon SPM 500 lebih, dekat 600. Jadi cetusan idea ini daripada KP Panitia Sejarah bersama dengan ahli-ahli yang turut sama bekerjasama, hempas pula, memikirkan, mencari idea bagaimana untuk membantu pelajar yang lemah itu untuk meningkatkan pencapaian mereka. Akhirnya kami dapat satu jawapan apa kaedah yang kami gunakan, iaitu kaedah kebat, kaedah kitchen kebat dalam GS4. Dalam program itu, dalam kaedah itu adalah dinyatakan apa pelajar patut buat, dan sebenarnya telah dilaksanakan sebenarnya kaedah ini, dan didapati berlaku peningkatan. Jadi itulah apa kaedah yang kami gunakan di sekolah menengah kebangsaan Engku Hussein. Okey, kami daripada SMK Bandar Baru Ampang, kami terdiri daripada 6 orang, iaitu pengetua, penolong kanan, pentadbiran, GKMP Kemanusiaan, juga KP Sejarah, dan 2 orang guru sejarah. Tajuk kami adalah Sejarah di Hatiku. Baiklah, apa cabaran untuk menjadikan amalan terbaik ini? Okey, cabarannya memang ada. Setiap program pasti ada cabaran. Dan cabaran utama Bandar Baru Ampang ialah bahasa Melayu. Kerana kami terdiri daripada pelbagai kaum. Dan kaum majoriti utama adalah pelajar Cina, iaitu 47%. Saya dari kumpulan SMK Pandan Jaya yang menjalankan tajuk amalan baik, iaitu PLCCB, Leave No One Behind, yang bermaksud PLC Classroom Base, PLC Classroom Base yang kita laksanakan untuk murid-murid tingkatan 5 yang dalam kelompok sosio-ekonomi rendah yang gagal dalam mata pelajaran bahasa Melayu dan sejarah, dan seterusnya tidak melayakkan mereka mendapat CJSPM. Jadi Puan, mengapakah amalan terbaik ini yang menjadi pilihan? Kami memilih tajuk ini memandangkan peratus, sebenarnya kalau ikutkan peratus murid SMK Pandan Jaya, 75% adalah terdiri daripada kumpulan yang dalam kelompok SES rendah. Jadi sasaran kami agar kumpulan murid ini tidak tercicir dalam peperiksaan SPM sebenar. Jadi kita memfokuskan kepada untuk membantu kumpulan ini sekurang-kurangnya mereka lulus dalam bahasa Melayu dan sejarah dan layak mendapat CJ. Walaupun mereka tidak mendapat grade purata yang baik, tapi fokus utama adalah untuk mereka lepas layak mendapat CJ dan seterusnya boleh menyambung pelajaran mungkin ke peringkat kemahiran ataupun mendapat pekerjaan yang memerlukan mereka menggunakan CJSPM. Kumpulan kami adalah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Serdang. Dan tajuk yang kami bawa ialah keberkesanan kaedah Hayarina dalam meningkatkan ingatan murid terhadap tajuk tokoh pendidikan Islam.
Baiklah, bagaimanakah perasaan Puan selepas membuat pembentangan tentang amalan terbaik sebentar tadi? Okey, perasaannya alhamdulillah akhirnya apa yang kami buat, kajian selama 2 minggu ni telah selesai dengan baik dan dah dibentangkan. Sebab 2 minggu ni kerjasama kita dengan anak-anak murid lah. So kita dah bentangkan untuk mereka. Alhamdulillah. Baiklah, seterusnya, siapakah kumpulan sasaran untuk amalan terbaik ini? Sepanjang kajian amalan terbaik ni dilaksanakan, kami bersama-sama dengan murid tingkatan 1, kelas 1 dedikasi seramai 30 orang lah. Itu adalah kumpulan sasaran kami dan untuk perancangan seterusnya kita akan sebar luas kepada murid-murid yang lain. Saya Hairunisa binti Abdul Hamid daripada Sekolah SMK Datuk Ahmad Razali bersama dengan ahli kumpulan kami 6 orang dalam Panitia Sejarah memilih untuk berkongsi tentang amalan baik sekolah kami, iaitu menggunakan Touch Modul 1249/1. Baik, Puan boleh ceritakan sedikit tentang amalan terbaik yang dihasilkan? Okey, tercetusnya Touch Modul ini bermula pada tahun sebelumnya lagi. Kami dah memperkenalkan namanya Touch and Go, di mana kami tambah baik dan kami perkenalkan dengan Touch Modul 1249 ni, di mana kami lebih menekankan pada kertas 1 dengan latih tubi yang pelajar perlu jawab setiap hari yang mereka perlu laksanakan di sekolah, dan proses itu dibuat secara sistematik dan alhamdulillah memang menunjukkan peningkatan bila dilaksanakan secara teratur dan mengikut jadual yang dah ditetapkan. Saya Puan Nasri binti Ismail. Kami pasukan dari SMK Taman Jasmin 2. Amalan baik yang kami perkenalkan pada hari ini ialah teknik tekusi, iaitu teknik untuk menjawab soalan rumusan. Jadi Puan, apakah harapan Puan terhadap amalan terbaik yang dihasilkan? Baiklah, harapan saya tentang amalan baik yang dihasilkan ini ialah saya dan pasukan sangat berharap teknik ini dapat diguna pakai oleh murid-murid yang bakal menduduki peperiksaan SPM supaya mereka dapat skor dalam bahagian rumusan, dan pada masa yang sama juga saya sangat gembira jika teknik ini dapat dikongsikan dengan sekolah lain juga supaya semua murid daerah Hulu Langat berjaya mendapat keputusan SPM dengan cemerlang. Kumpulan kami ialah pasukan 2BSLS Elite. Amalan terbaik kami kongsikan satu teknik di mana namanya adalah mudahnya TIFID PIWI. Baiklah, soalannya, bagaimanakah tercetusnya idea untuk menghasilkan amalan terbaik ini? Semasa bulan Januari selepas SPMC, kami ada dialog prestasi bersama pihak PPD, dan selepas perbincangan dalam dialog prestasi itu kami buat penambahbaikan daripada teknik yang pernah kami buat lah, sehinggalah tercetusnya idea untuk membuat teknik mudahnya TIFID PIWI. Okey, kami adalah daripada kumpulan Semeka, iaitu SMK Bandar Rincing, dan tajuk pembentangan kami tadi ialah Tunnel di Tua, Terowong Masa Sejarah. Ya, tajuk yang begitu menarik ya Cikgu. Ya, mesti. Jadi apakah perasaan Cikgu selepas pembentangan itu tadi? Wah, perasaan sangat teruja dan juga gembira sebabnya
hilang rasa risau dan kami rasa bersyukur datang ke sini. Terima kasih jemput kami sebab yang pertama kami dapat berkongsi amalan terbaik kami dan juga kami dapat daripada sekolah-sekolah lain untuk dibawa ke Semekar. Jadi kami jemput yang mendengar ini datanglah ke Semekar untuk melawat terowong masa kami. Terima kasih cikgu. Begitu betul ya. Kerja sangat. Betul. Hilang Jadi- rasa gelisah dan risau. Sangat bagus cikgu. Jadi cikgu, bagaimanakah tercetusnya idea untuk menghasilkan tunalitual itu tadi? Yang ni mastermind Okey. kita. Okey. Baik, saya selaku KP Sejarah SMK Bandar Rincing, jadi saya melihat pelajar-pelajar Bandar Rincing ni, mereka ni tidak berminat untuk membaca. Bila tak malas membaca, maka mereka tak akan ingat fakta sejarah. Jadi oleh itu, kami bina terowong ni yang penuh dengan nota-nota. Bila mereka lalu dekat situ, mereka boleh berhenti sejenak untuk membaca. Bukan itu saja, dalam terowong ni kami sediakan bahan-bahan audio, bahan-bahan aktiviti-aktiviti yang sedia soalan. Jadi dari situ mereka membinat untuk mengunjungi tunnel Citua. Yang pentingnya mereka boleh buat sesi lakonan. Jadi pelakon-pelakon daripada SMK dapat dilahirkan pada setiap hari Khamis Sejarah di Hatiku. Itu saja daripada kami SMK Bandar Rincing. Jadi Tuan, apakah pandangan Tuan untuk hari terbuka PPD ulangan ini? Okay, terima kasih kepada TV PSAS Rekod. Okay, berkenaan dengan soalan tadi, pada pandangan saya, yang sekali saya rakamkan setinggi penghargaan dan tahniah buat PPD ulangan di atas kelancaran penganjuran hari terbuka PPD ulangan. Saya dapat melihat suasana yang begitu hebat, begitu meriah dengan sambutan dari pihak luar, orang ramai, warga pendidikan, warga guru. Sekali lagi saya mengucapkan syabas dan tahniah. Saya dapat melihat kelancaran program, wajah-wajah yang gembira dan ceria, seronok, gembira. Syabas dan tahniah buat PPD ulangan. Syabas dan tahniah juga buat UPSS Rekod yang merakam sepanjang perjalanan penganjuran hari terbuka PPD. Terima kasih. Terima kasih Tuan.